Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan aksi dua perlawanan Liga Juara-Juara Eropah yang telah berlangsung pada awal pagi tadi. Lazio menang tipis 1-0 ke atas pasukan Bayern Munich. Paris Saint-Germain tundukkan pasukan Sociedad dengan jaringan 2-0. Bayern semakin parah. Bayern Munich yang turun beraksi di gelanggang lawan menentang pasukan Lazio dalam perlawanan pertama pusingan 16 terbaik Liga Juara-Juara Eropah, menampilkan aksi yang mengecewakan selepas tewas 1-0 kepada lawan tersebut. Meskipun ini adalah perlawanan pertama, Bayern tidak berjaya mengatasi pihak lawan serta langsung tidak mempunyai percubaan yang menepati sasaran. Lazio walaupun tidak menguasai sepenuhnya permainan, mereka tetap sempat melakukan 4 percubaan tepat dan ianya sudah pasti menambahkan lagi keyakinan mereka untuk menyerang. Lebih malang lagi, apabila kesilapan yang dilakukan oleh Upamecano telah menyebabkan dia dilayangkan kad merah seterusnya, menghadiahkan sepakat penalti kepada Lazio dan mudah disempurnakan oleh Ciro Immobile pada minit ke-69. Kad merah ini juga menyebabkan Upamecano akan terlepas aksi kedua yang bakal berlangsung di Allianz Arena dalam tempoh 2 minggu lagi. Kelebihan sudah pasti dimiliki oleh pasukan Lazio yang kini mempunyai bekalan 1 gol, dan jika mereka berjaya menekan dan juga menjerat segala serangan yang dilakukan oleh pasukan Bayern seperti mana mereka lakukan pada awal pagi tadi, sudah pasti mereka adalah pasukan yang layak untuk marah ke peringkat suku akhir. Paris Saint-Germain bawa bekas selesa ke Sociedad. Paris Saint-Germain menepati ramalan awal selepas berjaya menewaskan pasukan Sociedad dengan keputusan 2-0 pada awal pagi tadi. Perlawanan yang berlangsung di Paris itu sudah pasti memberikan kelebihan awal kepada mereka untuk berdepan jago daripada La Liga itu. Paris Saint-Germain bagaimanapun terpaksa menanti sehingga ke separuh masa kedua untuk memecahkan kebuntuan menerusi jaringan yang berjaya dilakukan oleh bintang mereka iaitu Kylian Mbappe. Penyerang itu diberikan assist oleh Marquinhos pada minit ke-58. Selepas jaringan tersebut dilakukan, momentum dilihat dimiliki oleh pasukan Paris Saint-Germain dengan seterusnya menghukum barisan pertahanan pasukan Sociedad dengan gol kedua pada minit ke-70. Kali ini melalui jaringan Bradley Barcola yang dibantu oleh Fabian Ruiz. Keputusan 2-0 itu kekal sehingga kuisi penamat, dan keputusan ini sudah pasti memberikan sedikit kelegaan untuk mereka turun ke gelanggang Sociedad dalam perlawanan kedua nanti. Manchester United mahukan Dan Ashworth ke Old Trafford. Manchester United diberitakan sedang berusaha untuk membawa masuk seorang sporting director daripada pasukan Newcastle United, iaitu Dan Ashworth, ke Old Trafford sebagai langkah permulaan untuk melakukan perubahan berskala besar di sana. Manchester United dikatakan sudah mengadakan pertemuan dengan wakil Ashworth bagi mengadakan rundingan mengenai perkara tersebut, dan ianya sudah pun disahkan oleh beberapa sumber yang boleh dipercayai. Media di London juga sedang hangat memperkatakan mengenai perkara tersebut. Namun apa yang pasti masih belum ada pendekatan rasmi yang dilakukan oleh pihak Manchester United sendiri. Pemilik bersama Manchester United, Jim Ratcliffe, melihat Dan Ashworth sebagai individu yang paling penting di belakang tabir yang berjaya menaikkan nama Newcastle United sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Sebelum bersama dengan pasukan Newcastle, dia juga merupakan individu yang paling bertanggungjawab dalam pasukan Brighton dengan membawa masuk pemain seperti Moise Caicedo, Alexis McAllister dan juga Marc Cucurella yang kini sudah pun mula menempah nama dengan pasukan Chelsea serta pasukan Liverpool. Di Newcastle pula, dia berjaya membawa masuk pemain seperti Alexander Isak, Sven Botman dan juga Anthony Gordon yang sudah semestinya memberikan import menarik buat pasukan. Jim mahukan Ashworth untuk melakukan perkara yang sama yang dilakukan sebelum ini demi menaikkan semula nama Manchester United yang kini hanya mampu bersaing untuk berada di kedudukan 6 terbaik sahaja. Trent Alexander-Arnold akan terlepas aksi final Carabao Cup. Pemain pertahanan kanan pasukan Liverpool, Trent Alexander-Arnold, akan terlepas aksi final Carabao Cup selepas dia disahkan mengalami kecederaan lutut yang berulang. Pemain itu berulang merasa tidak selesa pada bahagian tersebut semasa mereka menang ke atas pasukan Burnley tempoh hari, yang menyebabkan dia tidak dapat meneruskan permainan pada separuh masa kedua. Trent sudah diketepikan sebelum ini selama beberapa minggu selepas mengalami masalah yang sama ketika awal bulan Januari yang lalu dan dapat beraksi semula bersama dengan pasukan Liverpool. Liverpool bagaimanapun sedikit lega apabila bintang muda mereka, Conor Bradley, telah kembali bersama dengan pasukan semula selepas diberikan cuti kerana ayahnya yang baru saja meninggal dunia. Kehadiran semula pemain itu sudah semestinya ditagih selepas beberapa aksi sebelum ini yang berjaya memainkan peranan yang sangat penting untuk pasukan Liverpool. West Ham keluarkan senarai calon pengganti David Moyes. Prestasi David Moyes sebagai pengurus pasukan West Ham pada ketika ini sudah hangat diperkatakan tambahan lagi selepas mereka dimalukan 6-0 oleh pasukan Arsenal pada hujung minggu lalu. Para peminat terus mempersoalkan kredibiliti pengurus itu selepas jendela perpindahan bulan Januari yang amat mengecewakan serta persembahan pasukan yang semakin buruk. Masalah kecederaan yang melanda dua tangguh utama mereka iaitu Lucas Paqueta dan juga Jarrod Bowen serta kehilangan Mohamed Kudus yang pergi menyertai kejohanan AFCON bersama negara telah memberikan kesan besar terhadap pasukan.
Mereka hanya berjaya menjadikan 4 gol untuk tahun ini, dan keputusan Moyes untuk melepaskan Said Benrahma dan juga Pablo Fornal baru-baru ini juga sangat meragukan. Isu belakang tabir di mana ianya melibatkan perbalaan di antara Moyes dengan teknikal director mereka iaitu Tim Stidden yang mahu membawa masuk Ibrahim Osman yang berusia 19 tahun. Moyes pula mahukan bekas pemain sayap pasukan Celtic iaitu Jota, tetapi tidak dipersetujui oleh tim dan juga Mark Noble selaku sporting director untuk pasukan di atas faktor gaji dan juga cukai sangat tinggi. Stidden dan juga Noble lebih berminat dengan pemain baru yang akan didevelop untuk masuk ke skuad utama. Berbeza dengan pendekatan yang Moyes mahukan di mana dia memerlukan seorang pemain yang sudah bersedia untuk bermain dengan skuad utama. Perkara ini sudah pasti akan menjadi punca mengapa Moyes akan dipecat nanti. Al-Ittihad singkirkan Karim Benzema. Kelab gergasi Arab Saudi, Al-Ittihad, bertindak dengan menyingkirkan penyerang hebat mereka, iaitu Karim Benzema, daripada skuad utama mereka yang akan berhasil dalam pusingan 16 terbaik dalam saingan AFC Champions League. Penyingkiran Benzema adalah daripada ketua jurulatih pasukan mereka sendiri, iaitu Marcelo Gallardo. Karim Benzema tidak akan berada dalam senarai 5 pemain bukan Asia yang akan dibawa oleh skuad untuk menentang pasukan kelab daripada Uzbekistan, iaitu pasukan Navbahor. Keputusan untuk tidak membawa Benzema adalah atas faktor kegagalan pemain itu untuk melaporkan diri bagi sesi pramusim bersama dengan pasukan Al-Ittihad. Oleh itu, Marcelo Gallardo mengesahkan Benzema dikategorikan sebagai pemain yang kurang cergas dan tidak bersedia untuk aksi kompetitif ACL. Al-Ittihad akan berdepan dengan pasukan Navbahor untuk perlawanan pusingan pertama yang akan berlangsung pada jam 10 malam ini. Bekas penjaga gol pasukan Manchester United jalani pembedahan. Bekas penjaga gol Manchester United, Mark Bosnich, dilaporkan telah menjalani pembedahan selepas dia mengadu sakit dada ketika bertugas sebagai seorang pandit bola sepak di negara asalnya iaitu Australia. Dia pernah bersama dengan Manchester United sebanyak 2 kali dan berjaya menjualan trofi Liga Perdana Inggeris pada tahun 2000. Dia juga merupakan produk akademi Manchester United selepas meninggalkan United pada tahun 2001 selepas ketibaan Fabian Barthez dalam pasukan. Dia juga pernah menyertai beberapa pasukan di EPL seperti Aston Villa dan juga Chelsea sebelum berangkat pulang untuk menghabiskan kerjanya di Australia. Dia lebih dikenali sebagai legenda untuk pasukan Aston Villa selepas bersama dengan pasukan tersebut daripada tahun 1992 hingga 1999. Kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan pemain. Liverpool hidupkan semula minat terhadap Donyell Malen. Liverpool menghidupkan semula minat mereka terhadap penyerang Borussia Dortmund iaitu Donyell Malen sebagai pemain yang akan terlibat dalam projek jangka masa panjang di sana. Liverpool sebelum ini pernah dihubungi oleh wakil kepada Kylian Mbappe mengenai kemungkinan pemain itu untuk berhijrah ke sana, tetapi Liverpool berkeras tidak mahukan pemain itu kerana mereka tidak mahu memecahkan struktur gaji mereka yang sedang mereka gunakan pada ketika ini. Enzo akui minat daripada pasukan Barcelona. Pemain tengah pasukan Chelsea, Enzo Fernandez, yang sebelum ini menafikan berita perpindahannya daripada pasukan Chelsea, mengakui ada mendengar minat daripada Barcelona sejak beberapa hari yang lalu, namun itu hanya sekadar minat sahaja. Barcelona mahu kekalkan Joao Cancelo. Barcelona sedang berkira-kira untuk mendapatkan pemain pasukan City iaitu Joao Cancelo kerana mereka tidak mahu mengekalkan lagi status pemain pinjaman pada musim hadapan. Mereka juga bersedia untuk melepaskan Jules Koundé bagi memberikan ruang untuk mereka menstabilkan semula struktur gaji pemain. Jarak Braithwaite kini jadi rebutan. Pemain pasukan Everton, Jared Braithwaite, kini menjadi rebutan beberapa kelab besar di EPL selepas aksi yang cukup memberangsangkan dia dalam musim ini. Beberapa pasukan yang dimasukkan adalah pasukan Arsenal, Chelsea dan juga pasukan Real Madrid. Tetapi tumpuan lebih terarah kepada dua pasukan iaitu pasukan Manchester United dan juga pasukan Spurs yang sedang bersaing hebat untuk mendapatkannya. Manchester United sasarkan Benjamin Sesko. Manchester United juga sedang memberikan perhatian kepada pemain RB Leipzig iaitu Benjamin Sesko yang akan diaktifkan klausul perpindahannya pada musim panas ini dengan nilai 43 juta pound. Chelsea sedang berbincang dengan wakil Onana. Chelsea dilaporkan sedang berbincang dengan wakil pemain tengah Everton, Amadou Onana, mengenai minat mereka untuk membawa masuk pemain itu ke Stamford Bridge. Pemain itu juga turut diminati oleh pasukan Arsenal. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.